Nanti masuk balik Insyirah. Jadi kita akan sambung kepada enzim intrasel dan enzim ekstrasel. Okey. Apakah penglibatan? Bagaimanakah penglibatan organel dalam penghasilan enzim intrasel dan enzim ekstrasel? Apa intrasel? Apa ekstrasel? Kalau intra ni dalam sel. Kalau ekstra luar sel. Macam extracellular fluid kan? Cecair di luar sel. Jadi enzim intrasel ialah enzim yang disintesis dalam sel itu dan digunakan dalam sel itu juga. Okey, contoh seperti enzim hexokinase yang digunakan dalam proses glikolisis semasa respirasi sel di dalam mitokondria. Okey, apa itu proses glikolisis? Yang ni dalam buku teks pun ada berasal dari perkataan glyco tu glukosa, lisis tu pecah. Dan merupakan pemecahan glukosa oleh enzim hexokinase untuk menghasilkan tenaga dan piruvat. Okey, kemudian contoh lagi ialah seperti enzim sintetase. Enzim sintetase. Enzim ATP sintetase. Pelik dan terasa. ATP sintetase yang digunakan oleh mitokondria untuk sintesis tenaga. Lagi adalah enzim RNA polymerase yang digunakan oleh ribosom untuk mensintesis protein. Okey, kemudian kita ada enzim ekstrasel. Kalau enzim ekstrasel ni dia disintesis dalam sel itu, tapi dia dirembes keluar, dia dihantar keluar dan dia bekerja di luar sel itu. Maksudnya macam contoh enzim trypsin kita belajar dia dia disintesiskan di pankreas, tapi dia dihantar ke duodenum untuk dia bekerja, bertindak. Jadi itu adalah antara contoh enzim ekstrasel. Okey. Contoh sel pankreas dia merembeskan trypsin, tapi trypsin dia dikeluarkan dari sel ke duodenum. Okey, apa lagi contoh? Macam enzim amylase, enzim pepsin, enzim trypsin, enzim irisin. Jadi kebanyakan enzim ialah enzim ekstrasel. Sikit je yang merupakan enzim intrasel. Yang ni faham tak? Apa maksud enzim intrasel? Apa maksud enzim ekstrasel? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada kalau tadi piruvat tadi tu kan, yang tadi ni kan pemecahan glukosa oleh enzim hexokinase untuk menghasilkan tenaga dan piruvat kan. Okey, piruvat tu ialah hasil metabolisme asid amino tertentu lah. Okey, itu adalah piruvat. Hasil glikolisis aerob iaitu daripada glukosa. Okey. Okey. Bagaimana enzim ekstrasel dihasilkan? Kalau enzim intrasel, dia menggunakan cara yang sama tetapi dia tak dibebaskan keluar daripada sel. Dia digunakan dalam sel itu juga. Tapi kalau ekstrasel, dia disintesis dalam sel itu. Tapi dia akan dibebaskan, dirembeskan keluar daripada sel untuk bekerja di luar. Jadi sekarang kita nak belajar bagaimanakah enzim ekstrasel dihasilkan. So dia melibatkan beberapa komponen sel tertentu, beberapa organel tertentu. Jadi antara organel yang terlibat iaitu nukleus. Sebab dalam nukleus ada kromosom. Pada kromosom ada DNA. Yang mana DNA ni dia mengandungi maklumat genetik. Jadi bila nak sintesis enzim, kan, enzim ni protein. Jadi organel mana yang akan mensintesis enzim? Kita dah belajar bab 2 sebelum ni iaitu organel ribosom. Tapi ribosom dia tak ada maklumat genetik ni. Maklumat genetik berada dalam nukleus, pada kromosom, pada DNA. Jadi DNA ni, maklumat genetik ni akan disalin daripada DNA oleh RNA. Kita dah belajar pasal asid nukleik sebelum ni kan. Ini adalah DNA iaitu dua rantaian berbenang polinukleotida yang saling berpintal.
membentuk helix ganda 2. Kemudian kalau RNA, dia hanyalah satu rantaian berbenang polinukleo, satu rantaian benang polinukleo tidak. Jadi RNA akan salin maklumat genetik daripada DNA, kemudian tentang protein yang nak disintesis tu lah, dia akan hantar pergi ke ribosom. Ribosom ni dia melekat pada jalinan endoplasma kasar. Maka ribosom akan dapat mensintesis protein. Dan protein ni dia akan masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar. Kemudian jalinan endoplasma kasar yang mengandungi protein tadi akan bertunas dan menggenting membentuk vesikel angkutan. Yang nombor 3 ni kan. Vesikel angkutan yang mengandungi protein tadi tu, dia akan Okey, masih lagi follow teacher dia takut terconnect je. Okey, jadi nampak dah ni kan, ada enzim, ada protein dalam ni. Masih lagi protein belum lagi jadi enzim. Dan vesikel angkutan ni akan angkut protein tadi dan akan hantar pergi ke jasad Golgi. Jadi vesikel angkutan ni dia akan bercantum dengan membran jasad Golgi. Dan di jasad Golgi, dia akan mengubah suai protein tadi kepada enzim yang dikehendaki, iaitu enzim ekstrasel, trypsin ke lipase ke kan. Okey, kemudian bahagian yang mengandungi enzim tadi dia akan bertunas dan menggenting, kemudian dia akan membentuk vesikel rembesan. So dalam vesikel rembesan ni dia mengangkut enzim ekstrasel tadi. Dan enzim ekstrasel ni dia perlu dirembes keluar. Jadi vesikel rembesan ni akan pergi ke membran plasma, bercantum dengan membran plasma dan akan merembeskan enzim ekstrasel ke luar sel. So soalan ini boleh tanya untuk soalan objektif, untuk soalan struktur, untuk soalan esei. Jadi kamu kena tahu flow daripada nukleus. Kemudian DNA disalin oleh maklumat genetik, disalin oleh RNA, bawa ke ribosom, ribosom sintesis protein, masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar, kemudian membentuk vesikel angkutan, bawa protein ini pergi ke jasad Golgi. Bawa pergi ke jasad Golgi. Insyirah masuk. Sorry Insyirah, tadi sistem yang remove kemudian jasad Golgi akan ubah suai protein tadi kepada enzim ekstrasel, kemudian diangkut melalui vesikel rembesan di mana bahagian jasad Golgi yang mengandungi enzim tadi akan bertunas dan menggenting. Menggenting macam terpisah lah. Dan akan membawa, vesikel rembesan akan mengangkut. Jangan guna bawa guna mengangkut. Itu lebih tepat. Kamu kena hayati jawapan yang kamu tulis dalam jawapan exam. Kemudian vesikel rembesan dia akan bercantum, bergabung dengan membran plasma dan merembeskan enzim ekstrasel keluar. Setakat ni okey tak? Okey tak? Boleh tak? Faham Okey. Faham boleh? Cek. Boleh teacher, boleh. Okey, good. Okey, kita pergi sikit je lagi ni. Okey, sekarang teacher baca je lah Tadi teacher dah explain, so teacher terangkan balik. Pertama dekat kawasan sini, DNA atau kromosom dalam nukleus mengandungi maklumat genetik tentang protein yang kita nak hasilkan. So ketika replikasi DNA, RNA akan menyalin maklumat genetik tentang protein dan RNA keluar dari nukleus ke ribosom. Kemudian ribosom akan mensintesis protein. Protein akan dipindahkan masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar. Jangan sesekali buat JEK tak ada mata untuk JEK. Membran ataupun hujung jalinan endoplasma kasar menggenting membentuk vesikel angkutan. Kemudian vesikel angkutan. Protein dalam vesikel angkutan menuju ke jasad Golgi dan bercantum dengan membran jasad Golgi. Di jasad Golgi, protein diubah suai membentuk enzim.
Jasad Golgi yang mengandungi enzim bertunas membentuk vesikel rembesan. Ni yang bulat ni. Ni vesikel rembesan, ni vesikel angkutan. Kemudian vesikel rembesan yang mengandungi enzim bergerak menuju ke membran plasma untuk merembeskan enzim itu keluar sel. Enzim ini dinamakan enzim ekstrasel. Jadi kena lukis biar nampak lah. Dot kan keluar daripada sel. Boleh? Okey, siapa nak cuba jawab yang ni? Volunteer, teacher perlukan volunteer untuk menyenaraikan organel-organel yang terlibat dalam penghasilan enzim ekstrasel menurut turutan bermula dari nukleus. Ada volunteer tak? Organel yang terlibat. Nombor 1 tu apa? Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dia sebut nama dia sebut nama. Siapa yang bertuah tu? Mesti berdebor ya. Okey, Fatin Syafika. Fatin Syafika. Boleh Fatin Syafika? Ya, teacher. Okey Fatin. Sebutkan organel Fatin unmute Fatin. Boleh guna mic tak? Internet laju tak untuk guna mic? Last ni yang last dah. Tak ada dah lepas ni. Fatin? Boleh teacher. Okey. Boleh. Mula-mula sekali Fatin. Yang ni apa ni Fatin? Nukleus. Okay, good. Daripada nukleus. Dalam nukleus kita ada kromosom, ada DNA yang ada maklumat genetik. So RNA akan salin maklumat genetik ketika replikasi DNA. Kemudian RNA akan hantar maklumat genetik itu kepada organel siapa? Organel mana? Fatin? Ya. Okay. RNA akan hantar maklumat genetik kepada organel right? Aishwarya Rai ke? Ribosome. Tak tahu teacher. Ribosome. Okey, bagus yang tu. Siapa tadi tu? Okey. Okey Fatin, ribosome Fatin. Kemudian ribosome ni akan mensintesis protein. Dan dia akan memasukkan protein tu akan masuk ke dalam dipindahkan ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar. Kemudian dia akan diangkut dalam vesikel Fatin? Ada jawapan kat situ Fatin? Tak ada teacher. Oh, saya tak buka organel ni teacher. Oh, tak buka. Okay, vesikel Angkutan. yes, vesikel angkutan. Kemudian vesikel angkutan ni akan bercantum dengan membran jasad. Golgi. Yes, jasad Golgi akan mengubah suai protein kepada enzim. Kemudian bahagian yang mengandungi enzim tu akan bertunas dan menggenting membentuk vesikel Rembesan. yes, good, vesikel rembesan. Kemudian vesikel rembesan akan pergi ke membran plasma, bercantum dengan membran plasma dan merembeskan enzim ekstrasel keluar sel. Okey, bagus Fatin. Jadi kalau ini soalan tentang enzim intrasel, dia hanya dirembeskan dalam sel je lah. Tak ada penglibatan membran plasma. Okey, bagaimana? Jadi habislah untuk pengajaran kita pada hari ini. Okey tak? Faham tak? Kalau segan nak buka mic, boleh chatting kat tepi, teacher boleh baca. Boleh. Okey, faham Ada soalan? Beres teacher. Okey, beres Kita tunggu lagi nak upload untuk LP. Ya? Tunggu lagi nak upload untuk LP. Okey. Kalau ada yang tadi internet tak stabil, boleh tengok di YouTube kita akan upload di YouTube. Okey, setakat tu je kelas kita untuk hari ni. Semoga bermanfaat. Selamat berehat. Okey, dan selamat menelaah pelajaran Selamat berbuka puasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama Anissa, Iman. Okey.